Hai korang, seperti yang korang dah tahu kan, sekarang tengah viral, tengah trending yang pasal ketukan misteri dekat Sabak Bernam. Dengar cerita, ramai penduduk kampung, diorang terima ketukan ni pada waktu tengah malam. Siapa yang ketuk pintu masa tengah malam? Korang rasa? Ada yang kata ketukan pintu tu kan sangat kuat, bertalu-talu. Tapi bila buka pintu tu, tak ada sesiapa pun dekat luar. Daripada cerita yang makcik dengar, ada yang cakap benda yang ketuk pintu tu macam Pontianak, sebab dia datang untuk minta dipaku. Sebab Pontianak kan kalau dia dipaku kat leher dia, dia boleh bertukar jadi perempuan cantik kan. Maybe sebab tu. Ada juga yang cakap benda yang ketuk pintu tu adalah saka yang mencari tuan baru dia. Kiranya siapa yang buka pintu time tu kena terima saka tu untuk diri dia. Ada yang cakap benda yang ketuk pintu tu adalah pocong, sebab dia tengah mencari orang untuk tanggalkan tali ikatan dia. So sebenarnya kejadian ketuk pintu dekat Sabak Bernam tu masih lagi menjadi misteri kan. Ada juga yang cakap benda tu dia travel, maksudnya sekarang ni dia dekat Sabak Bernam, lepas tu nanti dia pergi tempat lain, lepas tu nanti dia pergi tempat lain, macam tu. So cerita yang makcik nak cerita ni adalah cerita daripada kawan makcik. Cerita dia daripada tempat yang kita orang belajar dulu. Cerita dia lebih kurang sama dengan cerita ketukan pintu ni, tapi lain sikit. Sebab cerita dia pasal ketukan pintu orang atas dan orang bawah. So, apa yang sebenarnya ketuk pintu orang atas dengan orang bawah ni? Kat tempat kita orang belajar dulu, memang tempat tu biasalah kan, kita belajar duduk dekat asrama, college macam tu. Belum duduk lagi, kita dah dengar benda-benda misteri, yang mistik, orang cerita-cerita kan. Masa duduk dekat sana tu, memang ramailah cakap tempat tu keras. Of course tempat tu keras, sebab diperbuat daripada batu-bata. Berbalik kepada cerita ketukan misteri orang atas dan bawah ni, cerita dia kawan makcik kata macam ni. Kita duduk dekat college kan, so kalau kita tinggal dekat tingkat 2, so kita akan ada orang yang tinggal dekat tingkat atas dan ada orang yang tinggal dekat tingkat bawah. So contohlah kalau kita tinggal dekat tingkat 2, lepas tu kan tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik kita. Masa tu kalau orang ketuk pintu bilik dalam pukul 12 lebih ke macam tu malam-malam, untuk student yang macam kita orang memang tak jadi hal. Sebab pukul 12 pun kebanyakannya kita orang tak tidur lagi, masing-masing study, masing-masing siapkan assignment. So macam pukul 12 tu kira macam still ada yang masih belum tidur. So menurut cerita kawan makcik ni, tak tahu ni berdasarkan pengalaman dia ataupun pengalaman orang lain, dia cakap bila orang tu ketuk pintu dia macam tok 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 macam tu. So bila benda tu dah ketuk pintu, mestilah orang yang kat dalam tu tanya, siapa tu? Nak apa? Bila terjadi benda ketukan tengah malam ni, secara automatik bila kita dah student kan, kita memang assume akan ada orang datang bilik kita. Sebab masa zaman makcik tu lah, memang akan ada orang datang, kadang-kadang nak pinjam pendrive lah, nak pinjam itulah, inilah, nak print CD lah, nak print lah. So memang masa tu maybe orang kata tak jangka benda lain macam tu. So bila dah kena ketuk macam tu, automatically akan tanya, siapa tu? Kan?
So benda tu pun cakap, ni orang bawah ni, bukalah pintu. Ataupun dia akan cakap, ni orang atas ni, bukalah pintu. So kita fikir kalau kita duduk kat tingkat 2 kan, kita fikir bila dia cakap orang atas, so kita ingat orang yang tinggal dekat level atas kita. Ataupun bila dia cakap orang bawah, kita ingatkan orang yang tinggal dekat level bawah kita. Mokcik tak tahulah pula kalau orang yang tinggal tu dekat ground floor, dia maybe cara cakap dia maybe lain ke? Mokcik tak sure, sebab ni bukan cerita daripada mokcik. Nak dijadikan cerita, bila orang tu buka je pintu, tengok-tengok kat luar tu ada orang atas. Bukan orang level atas tau. Dia badan dia separuh je kat atas, separuh atas macam tu, daripada kepala sampai pinggang, tapi tak ada kaki. Ataupun time dia buka tu, yang datang tu orang bawah. Orang bawah tu dia cuma ada daripada pinggang sampai kaki je, badan atas tak ada. So maybe lepas buka pintu tu, orang yang buka pintu tu dia kena sampuk ataupun kena histeria lepas tu. Dan biasalah kan, kalau kita duduk kat asrama ni, histeria ni kan dia macam berjangkit kan. Dah kena dekat orang ni, dia akan berjangkit dengan orang lain macam tu. So macam tu lah cerita ketukan pintu berdasarkan pengalaman kawan mokcik masa belajar dulu. Mokcik, kalau masa tu ada orang ketuk pintu pun maybe mokcik tak akan buka, sebab memang malas nak bangun pergi buka pintu kan. So korang ada pernah alami tak misteri ketukan pintu macam ni? Rasanya dulu, walaupun tak ada teknologi internet macam sekarang, tapi perasan tak, cerita asrama ke mana-mana ataupun cerita misteri tu, kalau contohlah kat sekolah terutamanya, cerita tu macam lebih kurang nak sama kan? Macam mana cerita orang sekolah lain ataupun asrama lain, tempat lain boleh sama dengan cerita kita? Pernah terfikir tak masa tu? So kalau korang tiba-tiba ada orang ketuk-ketuk pintu korang tengah-tengah malam, korang rasa apa yang akan korang buat?